Kemudian guru tadi memasukkan kurma dalam mulut, kemudian ambil kurma tadi bubuh dalam mulut budak tersebut. Dibacakan doa, disapu kepala. Dia kata, ni jijik, dia kata. Ayak liuk ni benda yang banyak bakteria. Kita suruh jaga anak kita, jangan buat benda. Saya takkan buat benda tu dengan anak saya, kerana benda tak. Dia kata, apa salahnya kalau ambil kurma tu tenih dalam ayak kurma? Ayak kurma, udah ayak apa ni, ayak zam-zam. Lepas ambil dalam mulut budak tu tanpa perlu letak dengan air liur seorang tadi. Sebab dia pun tak semak tu pun. Dia semak masalah dia jijik dengan ayat dia orang tu. Baik, sekarang kita nak bincang dulu. Apa dia tahnik tu? Yang kamu duk syarah panjang-panjang tu. Tahnik tu apa dia? Tahnik dalam istilah para ulama tu madghu at-tamri. Iaitu mengunyah tamar. Ta'rif dia sendiri dah mengunyah tamar. Ada seorang komen dalam page saya ni. Duk komen panjang cerita. Mestikah tahnik tu sunnah? Adakah mengunyah tu wajib? La ilaha illallah. Dia nak tanya juga, saya kata saya malas sembang. Tu saya tak komen langsung. Dia ingat kita tak komen tu, kita tak ada jawapan lah. Tak, saya malas. Malas nak tulis sebab tak faham. Nah, lepas tu kena mengaji. Mengaji bagi elok-elok. Jangan kerja nak komen saja tak habis-habis. Geram tu aku. Buat komen ni. Kerja nak komen saja. Mengaji tak mau. Tengok bahasa Arab sama. Takrif tu apa dia? Dah tak erti bahasa Arab, mengaji. Bukan mengaji bahasa Arab kaifahaluka ya. Kaifahaluka? Man anta? Masmuka? Kalau dia tanya nama, dia ingat bahasa Arab dah tu. Masuk apa ni kursus bahasa Arab, boleh erti tu, boleh tahu nak minta kurang barang dekat Mekah. Oh, dia kira dia Arab dah waktu tu. Tu kalau mengaji Arab tu, pergi ke Mekah, pergi ke Mesir, anak bawa pada tepi jalan, pintu tu, dia kutip sedekah tu, cakap Arab benda kecil lagi. Ni ngaji tak boleh baca kitab ni. Bagi erti takrif tu macam mana? Maksud tahnik apa dia? Madghu tamri. Kemudian apa dia? Wa wad'uha fil hanak. Letakkan tamar dalam mulut, dikunyah tamar, kemudian diletakkan di atas hanak. Kawan tadi yang tulis pasal tahnik, dia boleh tulis kata tahnik ni maksudnya adalah lelangit. Bukan mesti dikunyah, dia kata. Takrif pun tak betul dah. Tahnik tu sendiri maksudnya istilah daripada perbuatan meletakkan tamar dalam mulut, kemudian meletakkan di atas lelangit. Lelangit orang panggil tak tahnik, dia panggil bukan tahnik, dia panggil hanak. Tu lelangit. Kalau Nabi kata suruh letak di lelangit, Nabi tak akan sebut tahnik benda tu. Ulama tak akan sebut tahnik, sebut hanak saja cukup. Ni sebut tahnik. Tahnik maksudnya perbuatan amaliyah. Apa dia? Meletakkan tamar dalam mulut. Baik, ada hadis disebut dalam hadis. Cerita dalam hadis berkenaan dengan Sayyidatina Asma. Hadis dalam Sahih Muslim. Sayyidatina Asma radhiyallahu ta'ala, hadis sahih. Sayyidina Asma mengatakan bahawa beliau ketika sampai dalam hadis sebut Sayyidina Asma sampai di Madinah dalam keadaan mengandung Sayyidina Abdullah bin Zubair. Dia tengah mengandung waktu. Sampai di Masjid Quba, bermalam dekat dengan kawasan tersebut. Beliau beranak pada satu malam di dekat dengan kawasan Quba, dan itu adalah anak pertama yang lahir setelah hijrah. Jadi ketika lahir Sayyidatina Asma sendiri waktu tengah duduk petang, bawa anaknya tersebut Sayyidina Abdullah tadi kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW meminta buah kurma. Dan isteri Nabi, kata Sayyidatina Aisyah, mencari buah kurma pada waktu tersebut, cari-cari buah kurma, dan tak lama selepas itu baru dapat kurma. Maka Nabi SAW meletakkan kurma tadi ke dalam mulut, dan kemudian Nabi mengeluarkan dan meletakkan di dalam mulutnya Sayyidina Abdullah. Dan dalam hadis tadi kata apa? Dan perkara pertama yang masuk ke dalam mulut Abdullah adalah air liurnya Nabi SAW. Dia tak sebut kurma. Kalau kurma tu maksud, ni faham bagi elok ni, ada komen ni. Kalau kurma tu maksud, maka Nabi akan disebut dalam hadis tu, kurma itulah yang pertama masuk dalam mulut beliau. Tak, bukan kurma tu yang maksud. Maksud dia tu ayat liuk guru tu, ayat liuk Nabi SAW. Dia kata tu Nabi. Nah, tu Nabi, dia kata tu pula dah. Ini masalah dia. Bila masalah tak faham dengan tabarruk. Dia kata baik Nabi saja. Baik kalau kamu kata Nabi saja. Nabi tak apalah. Orang lain bukan macam Nabi. Kita bukan tahu kata orang tu soleh ke tak soleh. Orang soleh tak soleh ni kita bukan kena tahu. Kita i'tiqad je kata dia soleh. InsyaAllah soleh dia pada sisi kita. Dia kata dia orang soleh. Dia dengan Allah Ta'ala tahu. Kalau nak tahu, kita nak tahu mana orang tu soleh ke tak soleh. Tak ada orang soleh dalam dunia ni. Sebab semua kita tak i'tiqad dia soleh. Tu je lah. Dia kira dengan i'tiqad, dia kata kita bukan tahu dia tu soleh di sisi Allah. Memang di sisi Allah, Allah Ta'ala dia tahu. Yang nak masuk dalam ilmu Allah Ta'ala ni buat apa? Oh Allah ya Tuhanku, payahlah sembang. Tapi nak kena sembang juga lah, kata juga.
Jadi saya pun kata maksud dia adalah air liur tadi. Dan Imam Nawawi syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi syarah dalam Minhaj fi syarhi Sahih Ibn al-Hajjaj. Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata di sini dalil menunjukkan bahawa harus bertabarruk dengan asarnya para salihin, wariqihim, dan juga air liur mereka. Tu dia. Air liur mereka. Hatta dengan air liur mereka. Dan tak dituntutkan di sini hanya air liur tadi kepada budak kecil sahaja. Sebab tu dalam kitab, kalau dibaca dalam kitab fiqh, tamam, masalah penggunaan kayu siwak, kayu sugi. Kita guna kayu sugi, tamam. Apa dia hukum kita guna kayu sugi orang dia? Hukum dia haram lagi, tak minta izin dengan orang tadi. Kecuali orang tu orang soleh. Kayu sugi itu diguna oleh orang soleh. Berus gigi itu orang soleh guna. Wali Allah Ta'ala, Tok Guru Sak, guna kayu sugi tadi. Dan kemudian kita pergi guna kayu sugi tadi dengan tujuan tabarruk dengan asarnya salihin tersebut. Kerana kena dengan ayat liuk dia dekat tempat tadi, kita guna. Dan itu kata ulama, kata itu sunnah, tidak ada masalah. Buka lagi kitab fiqh Syafi'i. Tu kena reti bagi elok.